Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semuanya, sihat? Sila minum. Oh, sedapnya. Okey, anda sekarang bersama dengan saya, Nizal Muhammad, di dalam program WhatsApp with Nizal. Your life will never be dull on WhatsApp with Nizal, right? Okey, kita hari ini akan bersama dengan ramai orang. Bukan ramai pun, 2 orang saja, lebih daripada 1. Jadi ramailah kan? Okey, kita akan bersama-sama untuk menyelami kehidupan dan pengalaman perjalanan 2 teman saya ini yang kita undang khas. Jadi kita mulakan dengan yang pertama ini. Yang pertama ini beliau sangat dekat dengan saya kerana kami dah lama kenal. Dan beliau juga merupakan peminat kepada seorang penyanyi antarabangsa sampai menghasilkan buku dan mendapat award atau anugerah kerana buku itu. Jadi kita nak dengarkan cerita tentang dia, terutama juga tentang satu bidang yang sekarang ni menjadi bidangan yang agak popular juga, khususnya bagi mereka yang suka kepada rekaan dalaman. Jadi kalau anda nak tahu siapakah dia, kita nak dan kita nak nanti bersama dengan dia. Dan sementara itu nak tengoklah ni, ini laman saya, ini tempat saya rehat. Jadi nampak kan? Tempat rehat. Jadi saja nak tunjuk. Dan kenapa sendiri? Kerana tahulah kita rendang kan, kalau duduk situ tambah rendang jadinya. Jadi apa pun saudara, kita nak sekarang ni tumpukan kepada siapa? Kalau tidak lain dan tidak bukan kepada tamu kita. Tamu kita yang datang khas dari jauh ini. He is now in Leicester, United Kingdom. I thought he was in London actually. Kita dah cakap dah jumpa nak jumpa kawan-kawan di UK tu, jadi begitu. Baik, apa kata kita sebut-sebutlah nama dia dulu. Beliau adalah Nick A. Ramlee. Saya memperkenalkan dia. I want to introduce him as the international celebrity interior designer. Why I say celebrity? Because he's been interviewed on TV in Malaysia, in UK, in Europe. So he's a celebrity then, and he is by far international because he's everywhere, at least in Europe and also in Malaysia. Jadi apa kata saya, kita tanya khabar dengan Nick A. Ramlee. Saya selalu panggil dia Nick saja. Hello, Assalamualaikum Nick. Halo, Waalaikumsalam Nizal. Apa khabar? Wah. Alhamdulillah masih sihat lagi siuman. Anda bagaimana? Ya, Alhamdulillah sihat, masih siuman juga. Oh. Ampun. Tak makan di usia lah nampaknya. Aduh, hai. Apa rahsia anda? Be happy. Sentiasa gembira. Yes. Benar. Itu juga polisi saya gitu. Baik. Gitu. Nick, kalau boleh kita pergi jauh. Tak pergi jauh lah. Nick, boleh cerita sikit latar belakang Nick. Nick belajar di Malaysia, kemudian belajar juga di United Kingdom. Katanya di Leicester. You got your masters in Leicester, right? Dalam bidang interior designer juga ke? Yeah. Alright, so all throughout from your sepanjang-panjang itu daripada ijazah muda sampai kepada ijazah ini semuanya interior designer. Semuanya interior designer. Saya bermula belajar hiasan dalaman ini selepas habis SPM di college swasta. Ya, pada tahun 88. Lepas itu tahun 1991 saya berhijrah ke United Kingdom membuat BTEC degree. Lepas tu buat degree dan juga master dalam interior design. Jadi dalam semua perjalanan adalah interior design, tak berubah. Jadi kerana itu anda sangat menguasai bidang ini ya. Setengah orang dia ambil ijazah muda lain, kemudian dia ambil ijazah lain, masters pula, kemudian dia ambil PhD lain. Jadi anda memang daripada asalnya lagi selepas SPM terus hiasan dalaman sampai terhiaslah segala dalaman. Seterusnya. Sebab saya mencintai bidang itu dan juga saya rasa kalau kita mencintai sesuatu bidang, kita jangan tinggalkan. Sebab anugerah Tuhan dah beri kita keistirafan dalam minda kita untuk meneruskan perjalanan kita dalam situasi yang diberikan. Maksud saya, mendapat pekerjaan dan belajar mengenai hiasan dalaman. Ya. Nampak tak? Anda nampak tak macam mana bila Nick bercakap, dia sangat teratur gitu. Teratur, halus, beradab. Tetapi ada waktu-waktu kalau bersama kawan, dia akan menjadi riuh rendah seperti saya. Nick,
yang menjadi satu kehairanan bagi mungkin sebahagian daripada mereka yang menonton atau mengenali anda lepas itu anda duduk di United Kingdom sejak 1991. Adakah sebab-sebab tertentu yang menyebabkan Nick tidak mahu keluar daripada UK, nak duduk di United Kingdom? Tiada sebab tertentu. Saya rasa telah diaturkan oleh Allah yang Maha Besar. Dan saya tetap saya tetap duduk di sini sebab selalunya pelajar-pelajar yang ditajakan oleh pihak-pihak organisasi terpaksa balik sebab terpaksa bekerja dengan mereka. Saya dengan cara sendiri, duit sendiri, tapi dapat juga duit-duit swasta dari organisasi lain JPA dan MARA UiTM. Lepas itu dah belajar tu, dapat anugerah, dapat sijil, saya mula bekerja. Bila kita mula bekerja, maka kita pun akan teruskanlah. Bukan tidak mencintai Malaysia, tetapi pengalaman yang saya alami di sini lebih bagus. Tapi di Malaysia juga lebih bagus sebab saya balik di Malaysia melakukan kerja-kerja lain juga. Ada projek freelance, projek media yang saya lakukan. Jadi dua dunia ini amat bermakna bagi saya, Malaysia dan juga United Kingdom. Tapi yang menariknya, tapi saya tetap anak Malaysia. Oh, itu sudah pasti. Jadi 1989, pada tahun 1989, Nick mendapat kerja yang pertama, dan juga sebagai pereka hiasan dalaman. Itu di mana tu? Ya. Okey, kerja pertama saya selepas saja habis college swasta saya saya bekerja di Damansara Heights. Lepas Damansara Heights, berhenti dan saya bekerja di Taman Tun Dr. Ismail dalam organisasi hiasan dalaman / arkitek. Dia orang pinjam saya sekejap untuk 1 bulan di organisasi arkitek mereka. Lepas saya dah bekerja dengan company di Taman Tun Dr. Ismail itu, saya berehat 2-3 bulan untuk pergi ke United Kingdom. Lepas itulah pada 15 hari bulan September yang baru-baru ini, saya tinggalkan Malaysia dan mendarat bersama abah dan arwah mak saya pada 16 September di United Kingdom. Berhijrah ke Bradford. 2 tahun di sana, saya pindah ke Leicester. Lepas pindah ke Leicester, dimaklumkan membuat master seterusnya. Lepas tu saya pindah ke London bekerja. Lepas tu saya pindah balik Leicester, ulang lagi selama 7 tahun Leicester ke London untuk bekerja. Amboi. Tapi singgah-singgah juga kan ke Malaysia dalam sebulan 2. Oh, memang saya selalu balik. Kalau saya balik Malaysia, 2 kali setahun saya balik Malaysia. Pada zaman saya bekerja tetap dengan company, lepas saya dah buat kerja sendiri, one man show, saya akan balik Malaysia kadang-kadang 2, 3, 4 bulan. Jadi dari situ saya banyak mengambil peluang lah untuk menulis ataupun mengemukakan diri saya sendiri dalam media-media di Malaysia. Dan saya diberi peluang oleh media di Malaysia. Jadi saya berterima kasih lah. Ya. Now, satu lagi, di dalam konteks kita sekarang, boleh dapat Nick cerita lah perjalanan hidup sepanjang-panjang daripada mula bekerja, kemudian berhijrah dari Leicester ke London lah, kemudian balik ke Malaysia dan sebagainya tu. Apakah cabaran-cabaran, dugaan-dugaan yang hadapi? Ini dari pengalaman di Malaysia Ya. Ya, okey. Di Malaysia kali pertama saya bekerja, saya muda lagi saya berusia 19 tahun sebagai seorang pereka hiasan dalaman. Muda sangat. Saya bekerja di Damansara Heights. Teramat muda. Bekerja. Jadi pengalaman yang kita alami itu tak banyak sebab saya hanya dengan kawan college saya je bekerja sebagai seorang pereka hiasan dalaman di pejabat hiasan dalaman itu. Jadi cabaran yang saya dapat, saya kena belajar sendiri. Tapi minda kita sebagai orang muda, minda kita hanya fikir 9 to 5, dari 9 ke 10, 9 ke 5 petang Selepas pada itu kita tak nak kerja, kita balik sebab kita dibayar gaji hanya 9 hingga 5 petang. Tapi kadang-kadang big boss
Big Boss ni orang-orang keturunan raja. Jadi dia selalu datang 5 minit sebelum pukul 5. Jadi saya kata, mana puan ini tak datang-datang je. 5 minit dengan kereta Mercedes dia, BMW dia datang, kita orang dengar, kita orang kata, Allah, dah nak pukul 5 baru nak datang. So, yang nakalnya saya dengan kawan saya, pukul 5 saja, kita buka kasut, kita turun tangga perlahan-lahan, pakai kasut, lari dari Damansara Heights tu berbukit ya. Kalau orang duduk Damansara Heights mesti tahu. Dia bukit tu nak pergi ke tempat stesen bas ya. Betul. Jadi kami lari ya. Kami lari sekuat-kuatnya. Cabut. Itulah saya kata semasa muda kita tak tahu ya. Lepas tu bila saya kerja di Taman Tonton Ismail, pengalaman saya lain pula. Company tu memang tutup lah. Pukul 5, pukul 6 memang tutup. Tak ada nak lambat-lambat ya, kita tutup. Lepas itu pula saya bekerja, belajar di United Kingdom. Bila saya pergi di United Kingdom pula, sebab saya sudah bekerja, bila kita masuk college, fikiran minda saya sebagai seorang yang dah bekerja, saya berusia 21 tahun, ada juga pelajar-pelajar lain yang lebih tua daripada saya ataupun lebih muda. Jadi, bila saya kena lukis apple ke lukis pemandangan, saya kata, saya tak nak buat ini semua, saya dah buat. Jadi, saya agak sukar untuk adapsi ya, waktu itu. Jadi lecturer saya berkata, saya kata tak apa, dia kata, saya tahu you dah buat semua, saya dah tengok kerja-kerja you di Malaysia, tapi untuk masuk dalam college ini, you kena buat ini semualah. Jadi saya buat. Saya buat, lepas tu baru saya minda. Saya masih ingat sampai sekarang ya, lecturer saya di college mengatakan, hiasan dalaman bukan lukisan yang cantik atau idea yang cantik. Hiasan dalaman adalah peraturan untuk emosi seseorang, juga perjalanan kehidupan mereka di dalam rumah atau pejabat mereka. Sampai sekarang saya masih ingat ajaran itu. Ini ada gambar-gambar ni. Ya. Sebelum itu adalah, ada gambar-gambar. Ya, itu adalah salah satu majalah yang saya telah tulis. Saya telah ke udara di majalah di United Kingdom, Amerika dan juga di Malaysia sejak tahun 1996 hinggalah 2021. Jadi tahap kalau saya ada semua ya, saya simpan ataupun diorang hantar. Tinggi ni saya punya in the press. Banyak. Jadi itulah dia. Jadi selayaknya bila saya sebut celebrity interior designer, I think I'm right at that when I say so. Maybe I'm not the person who can say that. Yeah. Good. That means you do not need to self-proclaim. Let somebody else proclaim. So this is my show. I proclaim you. No problem. Okay. Thank you so very much. Tadi you sambung tadi cerita tentang di masa di London, di United Kingdom, pengalamannya berbeza sedikit daripada apa yang berlaku di Malaysia. Ya. Pengalaman saya sebagai pekerja ataupun semasa saya pindah di Malaysia, di UK. Okey. Pengalaman bekerja di UK macam mana? Okey, kerja di UK saya rasa mungkin sama juga di Malaysia, walaupun ramai orang yang pernah bekerja di sini mengatakan ada lagi-lagi juga Malaysia lain. Saya ada lagi-lagi. Tak ada lari-lari. Okay. Ini satu lagi cerita yang saya nak cerita pasal minda pekerja ya, minda pekerja. Saya ingat masa company saya bekerja di United Kingdom hanya 2 company sahaja ya. Satu company yang pertama saya kerja, saya banyak belajar mengenai perabot, sebab orang tu kata kalau kita sebagai pereka hiasan dalaman, you bukan hanya mereka, you kena jual you punya barangan-barangan yang you hendak ajukan kepada pelanggan. Saya sekali lagi saya tak faham ya, saya kata saya pereka hiasan dalaman, saya tak perlu tahu pasal produk-produk apa yang saya hendak cadangkan. Jadi mereka ajar saya ya cara-cara bukan saja menjual idea saya, tetapi menjual produk-produk yang saya hendak gunakan. Dari situ saya belajarlah, itulah bezanya. Lepas itu company yang kedua pula dan terakhir di United Kingdom, saya bekerja, minda saya memang dah lebih gah lah dari segala segi ya. Sebab saya percaya setiap pekerja atau pereka hiasan dalaman untuk belajar sesuatu itu tidak ada putusnya. Kita harus belajar sampai kita berhenti bekerja ya, ataupun tidak
seterusnya kita akan sentiasa belajar. Lepas itu, satu hari itu saya mengatakan kepada manager saya, boleh tak saya tinggal lama sikit nak habiskan kerja. Dia macam terperanjat. Dia kata, kenapa you nak tinggal? Dia kata, tempat ini akan dikuncikan pada pukul 6 petang. Kalau you duduk, you akan terkunci. You nak panggil guard pun guard tak dengar. Oh, okey. Saya kata, okey. Jadi, tiadalah overtime ke apa-apa. Kita buat kerja, pukul 6 habis. Jadi seronok ya, company yang kedua saya kerja. Mereka juga banyak memberi saya peluang melakukan projek-projek freelance. Mereka tidak melarang langsung ya, malah dalam masa saya bekerja. Ya, memang bagus. Saya banyak belajar dengan mereka juga dari segi kemanusiaan dan juga marketing dan seadanya. Saya juga belajar sendirilah. Tapi saya ni seorang jenis yang tidak senang dengan keadaan semasa ya. Bukan, arahan saya terima, saya pun juga mengarah orang ya. Saya memberi training kepada orang juga di sana ya. Jadi saya seorang yang tidak suka duduk senang. Jadi saya tidak percaya pada comfort zone. Sudah lama saya melakukan sesuatu itu, saya akan rasa tidak puas hati. Jadi dalam masa saya bekerja menetap di company di London yang terakhir ini ya, saya melakukan freelance projek saya sendiri, juga melakukan memasuki awards show secara bersendirian, bukan bersama company, bersama Nick A. Ramlee sahaja. Jadi mereka juga memberi galakan ya, apa-apa yang saya nak, produk-produk yang saya nak tunjukkan dalam room set saya, mereka akan bagi. Juga organisasi yang lain saya kenali juga membantu saya ya, mereka bersetuju. Tetapi juga ada juga company-company yang tidak merelakan diri ataupun produk mereka bersama saya, sebab saya ketika itu tiada siapa, tidak pernah masuk majalah, tidak pernah dikenali di United Kingdom ya. Tetapi saya teruskan juga, tak kisah, kita kena ketuk pintu, walaupun pintu itu tertutup, pintu lain akan terbuka. Jangan kita berkecil hati ya, jangan takut, kita harus bersemangat ya, sentiasa bersemangat dan ada peluang, sentiasa ada peluang. Itulah dia Nick yang ku kenali. Dia pertamanya ceria memanjang, kemudian tak boleh duduk diam betul. Kalau berjalan dengan dia tu, dia akan berjalan lebih laju pada kita selalunya. Tapi, okey Nick, kita akan rehat dahulu. Lepas ini saya nak masukkan dalam bidang-bidang lain selain daripada interior designer atau misalnya daripada hiasan dalaman ni. Kita nak membawa cerita-cerita sisi-sisi lain Nick A. Ramlee yang ku kenali. Baik, saudara, kita rehat seketika. Kembali nanti bersama WhatsApp Nizal dengan Nick A. Ramlee dari Leicester, United Kingdom. Anda ingin tahu berkenaan program-program pembangunan PKS, bantuan kewangan, pandangan pakar-pakar dalam bidang tertentu dan isu-isu semasa berkenaan dunia keusahawanan serta banyak lagi. Jangan lupa saksikan sesi soal usahawan yang akan bersiaran secara langsung setiap hari Rabu jam 11 pagi hanya di Facebook SME Corp Malaysia. Nak durian refreshment nombor 1 di Malaysia. Gebu lazat pastinya terpaling sedap. Pembelian boleh melalui website kami di www.ohnak.com.my atau di Android dan Play Store. Ohnak, satu mana cukup. Bencana menerjah tanpa diduga. Musuh menyerang tidak berupa. Tua, muda menjadi mangsa. Perit sengsara menyaksikan segala. Diri tertanya, adakah sinar yang akan menyusul? Namun, usah mudah merasa tewas. Kita masih gagah untuk bangun membalas.
kita mewarisi jiwa merdeka yang kukuh, berpaksi azimat, tersemat ampuh. Adat hidup sama senusa, sakit senang sama dirasa. Ayo, teruskanlah untuk kita jaga kita, beramal berbudi, menabur hasanah. Okey, kita kembali dalam WhatsApp with Nizal. Your life will never be dull on WhatsApp with Nizal. Okey, kita tadi sudah bercakap dengan teman saya di Leicester, United Kingdom. Kita bercerita tentang pengalaman dia bekerja, pengalaman dia di Malaysia, baik di di United Kingdom. Cuma sekarang ni dia ada satu cerita yang dia tak sempat nak cerita pada sesiapa. Saya nak congkil cerita itu. Nick, you better tell us this story because I would love to know what exactly is the story. Because ceritanya ada menarik sikit, mungkin menarik banyak ni. Jadi saya tak mahu dengarkan pada dari saya, baik datang daripada beliau sendiri. Okay, Nick, tell us the story. Cerita. Okay, story ni story zaman kerja nakal lagi ya. Kerja pertama kat company. Tak nakal lagi ke? Masih nakal lagi kot. Masih nakal lagi, tapi orang tak tahu. Okey, ceritanya senang je, bukanlah apa-apa. Ceritanya pada suatu petang, kami melakukan suatu reka hiasan dalaman untuk seorang sultan di Malaysia, rumah beliau. Ya, jadi kami sudah selesai melakukan itu. Kami ada projek lain juga, iaitu projek backdrop design untuk meeting yang terbesar semasa itu pada tahun 1989 ya. Backdrop tu semua sudah siap, tetapi satu backdrop tidak siap. Ya, tidak ada di situ. Bila kami pergi ke Parliament House ya, saya tengok apa jadi ya. Lepas tu seorang yang bekerja dengan kami ketika itu, seorang manager kata, "Nick, mana drop yang lagi satu ni?" Saya kata, "Sepatutnya semua dah ada, kenapa tak ada?" Jam dah pukul 6. Saya dah fikir sebab saya muda. Pukul 6 saya nak balik. Ya, awak bayar saya sampai pukul 5 saya nak balik. Fikir je ya, tak ada fikir lain. Balik je. Lepas tu dia kata, "Tak boleh, backdrop ini penting ya. Kena. You tahu tak siapa yang akan duduk depan backdrop ini?" Saya kata, "Tak tahu. Saya tahulah ini meeting besar. Our PM ya, Dr. Mahathir Mohamad." Dia kata, saya kata, "Masya Allah, ya Allah." Dia kata, "Kalau tak siap ini sekarang ni dah pukul 6, Parlimen akan buka 24 jam. Tapi kedai yang kita nak ambil itu akan tutup ya." Saya kata, "Macam mana ni Tapi fikiran saya, walaupun saya kata macam mana, saya nak balik rumah, nak makan dah rehat ya. Tapi dia kata, "Okey, ambil teksi ni pergi ke kedai itu, kedai dah tutup." Jadi tapi orangnya ada dalam, tuannya ada lagi. Jadi saya tu ketuk grill besi yang tutup glass door tu ya. Ketuk dibuka. Dia kata, apa dia? Saya kata, you nak mati ke?" Gitu kan. Satu, you tak hantar, tak siap. Dia kata, tak siap lagi, tak bersih lagi. Jadi you kena bersihkan sebab Dr. Mahathir akan duduk di depan backdrop itu. PM kita ya. Jadi kalau tak siap dalam masa dah 1 jam, we both are gonna die. So apa-apa pun, lepas tu fikiran saya nak balik. Saya kata, "You buat apa you patut, saya nak balik." Sebab saya dibayar hanya 9 sampai 5 pagi, 5 petang. Jadi alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar. Keesokan harinya saya dengar beritanya ya. Jadi alhamdulillah, itulah ceritanya. Bukanlah apa sangat, tetapi nama Dr. Mahathir Mohamad akan tetap tersirat di hati saya. Ya. Tapi kedegilan, you're very strong minded, itu satunya. Ini tegak ni. Pukul 6 kau kena balik. Tak kira hujan ke berut taufan ke puting beliung ke, aku balik juga. Very strong. Ya, itu masa itulah. Tetapi bagi penonton yang mendengar sekarang ini, jangan buat macam tu ya, sebab kita bekerja walaupun kita banyak anak-anak muda sekarang saya dengar bekerja hanya ikut waktu yang diarahkan. Tidak. Zaman sekarang zaman sudah berubah ya. Kita harus membuka minda kita. Baru-baru saya faham, saya ada dengar cerita-cerita orang-orang muda yang tidak mahu bekerja lebih pada waktunya. Saya kata tidak mengapa. Jadi kalau saya mendengar begitu, saya akan nasihat mereka, ini adalah untuk kebaikan kita sendiri.
Lepas kita dah, sekarang ni kita tak faham, tapi fikir betul-betul ya, jangan fikir 9 to 5 atau 9 to 6 sahaja. Kerja lebih, rezeki kita akan lebih. Kita harus menjadi seorang hamba Allah yang rajin ya. Jangan fikir malas atau nak balik tepat pada waktu yang kita dikontrakkan. Tidak mengapa. Biar kita rela sebab rezeki itu rezeki halal. Jadi jangan kita tolak. Itulah nasihat saya ya. Untuk penonton ya, jangan ingat kenakalan saya, lari semua tu, jangan ingat ya. Jangan buat. Itu ketika Sazali muda. Sazali sekarang sudah dewasa. Oh ya, sudah pasti. Sazali sudah dewasa, abang. Okey. Nah, satu sisi yang orang mungkin ada yang tahu, ada yang tidak ya, ialah anda sangat meminati Donna Summer. Kan? Saya ingat lagi, anda sangat-sangat menceritakan tentang Donna Summer. First, yang pertama saya nak tanya ialah sejak bila berminat dengan Donna Summer tu? Okey, sebelum itu saya memang meminati muzik ya. Mak saya memperkenalkan muzik kepada saya dalam tahun 75. Sebenarnya arwah mak saya cerita, semasa saya kecil, kalau radio bunyi, dia buka radio, mak saya buka radio ataupun memasang lagu, baru saya boleh tidur. Tutup saja saya akan menangis. Jadi mak saya kata, you memang suka muzik. Jadi mak saya juga suka muzik. Dari situ saya diperkenalkanlah dengan dunia entertainment. Tetapi kita harus ingat juga satu sila kita ya, belajar dan kepada Allah. Mengenai Donna Summer pula, saya mengenali beliau pada tahun 1979. Saya terlihat beliau muncul dalam satu rancangan siaran rancangan TV kita yang terunggul ya, yang pertama. Jadi saya terpesona dengan caranya, wajahnya, segala-galanya dari atas ke bawah Donna Summer ya. Lepas itu pula pada tahun saya rasa awal 80-an, kakak saya memperkenalkan saya kepada sebuah piring hitam Donna Summer. Kalau tengok dalam gambar sekarang yang tunjuk tu, ada ya gambar LP dia ya, yang duduk atas radio. Kakak saya meminjam LP masa itu kekasihnya, kini suaminya, meminjam. Dia kata, dengarlah lagu ni, sedap lagu-lagu ni. Lepas itu dia mengatakan satu lagu tu sangat menarik, bertajuk Love to Love You Baby. Saya dengar lagu tu terus terpesona. Terus terpesona. Ya, bukan sekadar lagu itu sahaja, cara album itu dilakukan iaitu lagunya sambung dengan lagu-lagu lain ya. Jadi saya terpesona dengan kulit sampul, kulit albumnya juga saya terpesona. Tapi masa tu saya tak ada duit nak beli, jadi saya nampak Donna Summer punya lagu Hot Stuff ke Bad Girls ke dalam kaset-kaset kakak dan abang saya lah. Tapi bila dah ada duit tu baru saya beli. Jadi album pertama saya Donna Summer bukan pada tahun 70-an, malah pada tahun 83 saya beli kaset sendiri lepas habis sekolah. Hari terakhir tahun 83 saya berjalan ya dari sekolah Taman Tun Dr. Ismail, saya berjalan ke kedai rekod. Saya beli kaset itu ya. She Works Hard for the Money. Lepas itulah terus. Tapi saya bukan mengumpul semua album beliau. Hingga tahun 1994 barulah saya pergi ke kota London. Masa tu saya seorang pelajar, membeli semua piring-piring hitam CD ya beliau. Dari situ saya mula meminatinya lah. Masa tu banyak duit lah tu. Ada banyak duit lah. Sebab saya juga bekerja ya. Saya lepas pada Times College saya kerja. Semasa saya di college di Bradford, petang saya kerja sebagai seorang cleaner, pembersih pejabat ya. Jadi pukul 5.30 sampai 7.30 saya pergi bekerja polish. Tetapi ramai juga kawan-kawan Malaysia saya yang bekerja dengan saya pada tahun yang kedua. Saya kerja tak lama ya, sebab saya diletakkan di dalam dapur. Saya seorang je yang kerja teruk ya. Kawan-kawan saya lain semua kerja lap-lap telefon, lap-lap meja. Tiba-tiba dia kata, Nick, ayo kerja sini. Saya kata, ya Allah, tak tahulah kenapa ya. I do not know until now. Tapi ada cerita ya. Jadi saya kena guna mesin ya. Nick, nanti dulu. I think saya fikir dia tahu tentang cerita hang lari ketika kerabat gaji datang tu. I think dia dapat tahu tu. Dia tak boleh percaya. Ya, mungkin. Saya kena guna mesin ya. Kalau kita tengok di department store yang mesin besar, yang bulat, yang polish apa tu?
polish lantai tu ke, saya kena buat itu je. Penuhlah dengan Masya Allah, kadang-kadang ada kepala babi lah ya dekat lantai, saya tak pegang, saya tolak je ya dengan mesin tu. Itulah dia, saya polish tu. Tetapi yang kelakarnya saya tidak kerja lama. Ceritanya kelakar juga, saya sering pergi holiday ya. Hari Minggu saja saya akan pergi holiday. Jadi baru-baru saya sentiasa bagi tahu manager itu, saya kata boleh tak saya tidak kerja hari Jumaat ini sebab saya nak akan keluar negara ataupun berjumpa kawan saya di tempat lain ya. Baru-baru dia kata okey boleh. Lepas tu dia kata, ni you ni selalu sangatlah nak minta cuti ya, walaupun you ada hak. Kenapa you tidak buat semua cuti-cuti you dulu tu, habiskan cuti-cuti you nak jalan-jalan, lepas tu datang balik. Maksudnya saya diberhentikan sebab saya selalu nak berjoli ya. Jadi kawan-kawan Malaysia saya yang lain kata, ni kena buang kerja. Saya kata, saya bukan kena buang kerja. Big boss kata, saya habiskan holiday saya dulu. Kalau saya nak, saya datang balik. Jadi lepas tu saya dah seronok ya, tak bekerja. Jadi saya pun tak kontak dia orang balik lah. Tapi kawan-kawan saya yang lain tu, yang pelajar Malaysia, adalah kerja lagi dekat situ semasa dia belajar. Itulah satu ceritanya. Aduh. Tapi satu arahannya nak kerja tekun ya. Tekun, jangan asyik nak cuti. Itu nasihat. Ini semua pengalaman saya. Semua pengalaman mengajar. Betul, pengalaman mengajar tentang kehidupan. Itulah sekarang Nick tidak seperti dulu-dulu masa muda yang lari-lari, yang ketegak, sekarang sudah menjadi beza. Mungkin kerana itu ramai di antara mereka yang tinggal di UK, baik di Malaysia, memilih anda untuk menjadi mereka hiasan dalaman barangkali. Satu lagi kemungkinan. Pasal baik sangat budaknya. Satu lagi, buku Donna Summers itu telah mendapat anugerah katanya, The People's Book Awards, printed book winner Oktober 2014. Wow. Bagaimana boleh mencapai sampai ke peringkat anugerah itu, Nick? Okey. Mula-mula buku tu sekadar biasalah ya. Saya buat partnership dengan pihak publisher untuk buku hardcover. Bila hardcover sudah habis, hardcover ya, buku kulit keras. Lepas itu kulit lembut dikeluarkan pada tahun 2014 oleh publisher itu sendiri ya. Mula saya ingat dah habis-habis lah, tiba-tiba saya terima email ketika saya bercuti di Malaysia. Dia kata, Nick tolong tengok balik, kita nak akan keluarkan paperback. Jadi saya tengok apa-apa yang saya tak puas hati, saya tukarkan sikit. Lepas itu dalam masa tahun 2014 saya rasa ya, anugerah ini dikeluarkan, maka undian umum ya, jadi saya pun masuk ya untuk buku saya. Buku lain banyak novels ya. Buku lain semua novels, buku-buku karya percintaan, kehidupan dan seadanya. Hanya saya seorang saja buku music biography. Jadi saya tengok carta tu macam kata macam mana ya buku Donna Summers nak menang, bukan cerita cinta ataupun hantu ataupun drama ya. Dia adalah music biography yang betul ya. Jadi dalam masa tu saya menang untuk bulan Oktober ya. Undian umum, orang ramai yang mengundi buku saya. Jadi alhamdulillah saya menang. Lepas itu saya pun memiliki kontrak copyright 100% mengenai manuskrip saya apabila company itu dibeli oleh company lain. Jadi lepas itu saya keluarkan dengan syarikat saya sendiri dalam bentuk e-book. Lepas tu saya pasarkan e-book menggunakan tajuk asal e-book pada kali pertama ia keluarkan. Apa tajuknya? Dan pada tajuknya kali pertama, ceritanya sebab cerita ini, saya membuat buku ini sebenarnya pada tahun 1997 secara suka-suka. Tahun 1999, saya printkan pages ni, nak tengok macam mana buku saya sendiri, nak tengok ya berapa besar ya. Lepas itu, pada tahun 2008, seperti yang saya katakan terdahulu, saya tidak suka duduk diam. Saya suka tengok apa yang saya boleh buat. Saya telah menulis banyak tips-tips dari tahun 2005 hinggalah ke kini ya. Jadi saya rasa orang ramai dah tahu saya boleh menulis tips hiasan dalaman ya. Jadi saya kata saya amat menggemari bidang muzik dan juga saya meminati lagu-lagu Donna Summers. Jadi saya kata saya telah membuat research ini semasa saya buat masters. Jadi apa salahnya saya tanya orang adakah mereka berminat dengan Donna Summers dan diri saya untuk mengeluarkan buku ini. Lalu ada pihak mengatakan
mereka berminat. Jadi alhamdulillah saya lakukan. Jadi buku itu sepatutnya dipasarkan bulan November 2012, tetapi dalam masa saya tengah menjemput orang dan menulis surat kepada Donald Summer menjemputnya datang untuk launching buku itu bulan Disember, di petang hari dalam masa 3 petang dia di UK, seorang memberitahu saya mengenai Donald Summer. Saya ingat dia saman saya sebab buku tu bukan diiktirafkan ya, tetapi saya memang telah berhubung dengan pihak manajemen beliau, juga lawyer beliau. Sebab bila saya menulis kepada pihak Donald Summer, manager mereka terus email pada saya, membalas email saya mengatakan terima kasih kerana berminat dengan Donald Summer. Pihak kami akan berhubung kamu sebentar lagi. Lepas itu pihak lawyer beliau juga menghubungi saya. Jadi utusan saya dengan lawyer memang selalulah. Jadi dia kata, boleh tak Donald Summer nak tengok apa yang nak you tulis, soalan-soalan you nak tanya, dan apakah konsep buku ini. Saya akan, dan Donald Summer akan merahsiakan ini dan tidak akan melakukan apa-apa. Jadi saya kata terlalu awal untuk tunjuk ya, saya punya manuskrip tak habis. Beberapa bulan selepas itu saya hantar, mereka kata okey, lawyer diorang juga kata okey. Donald Summer saya tak dengar apa berita, tapi saya mengatakan saya ingin suaminya ataupun Donald Summer sendiri, saya nak tanya 2-3 soalan yang saya tidak tahu apa perasaan beliau ya. Jadi dia kata hantar soalan itu, saya akan pastikan Donald Summer dah tengok. Jadi lepas itu saya tidak dengar berita. Yang saya tahu, selepas saya menghantar soalan yang saya tujukan kepada Donald Summer, rupanya soalan-soalan itu sudah boleh dicari dalam data research ya. Mungkin sebab itu Donald Summer tidak menjawabnya. Tetapi dalam masa yang sama juga, ketika itu Donald telah diberitahu beliau tidak akan hidup lama. Saya tidak tahu. Jadi saya ingat dia tidak berminat, tapi saya tidak tahu. Lepas itu seorang peminat Donald Summer memberi email kepada saya. Dia kata dia berjumpa Donald Summer. Dia kata seorang peminat you bernama Nick A. Ramlee nak buat buku. Lepas tu saya nak cari ya, email tu saya tak jumpa ya sekarang. Saya ingat dia kata, Donald Summer kata, I'm not worried, Nick is not a gossip. Itu je dia kata. Saya tidak risau sebab Nick bukan seorang yang suka gosip. Jadi dia tahulah buku saya itu adalah buku yang baguslah. Tetapi bukanlah saya kritik itu amat sukar sebab saya adalah peminat subjek saya. Jadi kritikan saya adalah berpada-pada juga ya. Bukanlah berkritik menjatuhkan maruah lagu-lagu beliau, tetapi kritik dari pandangan saya dan pandangan orang-orang luar antarabangsa juga. Itulah perjalanan kehidupan buku ini. Jadi bila dapat berita kematiannya itu ya, banyaklah telefon call, publisher saya call. Saya ingat dia orang akan membatalkan buku ini. Jadi mereka kata kita kena keluarkan buku ini dalam masa 2-3 hari. Masa itu saya baru buat pembetulan bacaan editing ya. Dia kata kami hantar awak pages beratus-ratus, complete pages, tolong baca dalam masa 2 hari untuk kami proseskan untuk e-book. Sebab dia kata saya dah bekerja lama untuk buku ni. Dia orang tak nak orang lain mengambil kesempatan mengeluarkan buku sebab beliau telah pun meninggal dunia. Jadi dalam masa itu saya terpaksa membaca buku tu, membetulkan apa-apa editing yang telah buat ya. Jadi keluarlah tajuk. Jadi tajuk pertama saya tidak setuju sebab buku saya bukan menggambarkan Donald Summer sebagai seorang disco queen, adalah seorang artis yang berwibawa ya. Jadi tajuknya orang publisher kata, saya bertengkar juga dengan publisher. Dia kata Donald Summer dikenali sebagai zaman disco. Jadi kita kena letak disco. Saya kata tak boleh ke letak Donald Summer seorang yang artis yang berwarna-warni atau apa-apa. Lepas tu saya terdengar berita. Bila saya dapat tahu buku itu dikeluarkan dalam e-book terdahulu ya, menggunakan Donald Summer Disco Queen. The Thrill Goes On. Jadi saya tidak berpuas hati sangat dengan tajuk itu ya. Lepas tu saya membuat undian kepada pihak-pihak peminat beliau. Semua tidak suka pada tajuk yang Disco Queen, tapi telah dipasarkan. Bila hardcover kulit keras dikeluarkan, maka Disco Queen dibatalkan dalam tajuk, mengeluarkanlah Donald Summer The Thrill Goes On, a tribute dari saya. Tapi bila saya memasarkan buku Kindle saya dengan hak cipta company saya sendiri, saya keudarakan tajuk asal.
Tajuk asalnya adalah Disco Queen, The Thrill Goes On. Dan selepas itu saya mengeluarkan balik dengan tajuk Kulit Keras. Dan pada tahun 2018 saya mengeluarkan special edition, begitu lain daripada buku yang ada ya, tetapi dalam bentuk e-book. Tahun depan merupakan 10 tahun kematian beliau. Jadi buku saya akan dipasarkan melalui paperback dalam special edition. So nantikanlah buku itu nanti. Yes. Saya percaya saya yang bercerita ya, minta ampun ya. Saya orang pertama yang akan mendapatnya. Okey. InsyaAllah. Kalau tidak nanti saya tahu anda akan lari pelan-pelan, buka kasut, naik bas, pergi jauh-jauh. Okey, nyanyi lagu Donna Summer. Sekarang, itulah, well, I think kalau if Donna Summer was to be alive, she will sing this song to you because of all your work. That is, I love to love you, baby. Okay, akhir sekali get out of my life. Oh, no, I don't think so. Akhir sekali, Nick, mungkin sebagai rumusan kita ataupun kata-kata, mungkin ada sesuatu yang ingin anda sampaikan. Banyak sebenarnya sisi-sisi yang ada pada Nick ni. Tapi untuk pengetahuan anda, saya sudah menyatakan pada beliau dulu lagi bahawa saya nak buat satu program up close and personal yang akan kita pergi lagi dalam lagi. Ini masih lagi kulit-kulit. Tapi saya nak beritahulah, kita amat-amat berbangga kepada Nick ya. Bukan senang seorang primadona bernama Donna Summers mengiktiraf bahawa anda bukan jenis membawang. You're not a gossiper. Okay. Jadi kata-kata akhir pesanan kepada mereka yang mendengar dan mungkin peminat anda ke apa yang mungkin diharapkan oleh dari Leicester dan akan kembali ke Malaysia tak lama lagi, mungkin bulan 1 barangkali ya, kalau semuanya berjalan dengan baik. InsyaAllah. Macam mana? Apa yang dikatakan kepada kami semua ini? I love to love you, baby. I love to love you, baby. I love you all. Okey, nasihat saya ya untuk penonton, untuk semua kita ya, kenalan-kenalan kita, sentiasa mengingati asal-usul kita ya. Jangan kita bertinggi hati ataupun berperasaan megah apabila kita sudah capai sesuatu ya. Sentiasa ingat asal-usul kita, agama kita, keluarga kita, mak bapak kita ya. Sentiasa ingat nasihat-nasihat mereka. Sebab setinggi mana kita melayang ataupun terbang pun, kalau kita tidak jaga diri, kita akan terjatuh. Jadi kita kena ingat, bangga dengan asal-usul kita, maksud saya kerakyatan kita sebagai seorang Malaysia, seorang orang Asia ya. Kita adalah duta kepada Allah, duta kepada mak bapak kita, keluarga kita dan diri kita sendiri. Maka kita harus menjaga tata susila kita. Dia juga bangga dengan kita sebagai rakyat Malaysia, bangga dengan bahasa Malaysia kita ya. Jangan kita mengaju-ajukan, mentahta-tahtakan bahasa lain. Pastikan kita arif dengan bahasa Melayu kita. Saya pun masih tunggang tangging jugalah dengan bahasa Melayu ya, tetapi saya akan pastikan kalau dalam temudu ke mana-mana pun saya akan bercakap bahasa Melayu sebab kita orang Melayu. Walaupun sudah duduk lebih pada 3 tahun di United Kingdom, asal-usul saya tidak akan lupa ya. Lagu-lagu maya saya dengar, belacan ya, belacan semua saya makan ya. Saya masih anak watan Malaysia, masih berpasport Malaysia, tidak tukar walaupun mempunyai kerakyatan United Kingdom. Saya juga sudah duduk sini lama, jadi fikiran saya adalah multilingual, iaitu berfikiran timur dan barat ya. Itulah yang saya ada sekarang. Very global, very global. That was the wise words of Nick Ramlee. The wisdom goes on. Wisdom goes on. Yes. Okay. Oh, Nick, ada satu. Ya, please. Dia boleh baca tajuk buku dia tu. The Wisdom Goes On. Mungkin saya memang tengah buat buku ya. Oh, ya ke? Buat buku? Buku apa tu? Ya. Buku saya sepatutnya buku kompilasi tips-tips yang saya telah buat ya dari zaman 2005 sampai 2021 disatukan. Sepatutnya dipasarkan pada 16 September tetapi ada sebab-sebab tertentu, maka saya rasa Oktober lah sebab celebration untuk 30 anniversary saya. Jadi saya akan memasarkannya tidak lama lagi. Buku kompilasi ini dalam 2 bentuk ya, satu mini, satu complete tips-tips. Buku Kulit Keras saya akan juga dipasarkan pada tahun ini. Saya tak akan bagi tahu bulan berapa, tapi akan dipasarkan. Itu buku yang paling istimewa.
buku-buku lain juga saya ada dalam perancangan ya. Buku seni lukis biografi saya sendiri selama berada di perantauan selama 30 tahun. Buku masak, buku adalah dan juga sebuah novel pendek yang saya telah tulis pada tahun 2006, tak silap saya, untuk satu rancangan TV di United Kingdom. Ianya tidak terpilih, tetapi saya akan perbetulkan sedikit dan akan pasarkan dalam bentuk buku e-book. Ya, itu novel saya yang pertama saya tulis. Ini kita tak Itulah cerita perancangan-perancangan yang akan datang. Sisi hiasan dalaman ni kita mau cerita tentang benda-benda lain. Hiasan dalaman kita dah banyak dengar, tetapi ada banyak lagi saya nak berbincang dengan beliau. Apatah lagi kita dapat hiasan dalaman sebut. Ya. Hiasan dalaman itu penting. Nanti, ya, yang pentingnya ialah kita akan ada sesi-sesi akan datang ni. Nick, jangan kata ini yang pertama dan terakhir. Tidak. Saya tidak mahu anda nanti menghilangkan diri dengan membuka kasut dan berjalan kaki turun bukit naik bukit untuk naik bas. Ya. Sebelum kita akan cari anda. Nizam. Okey. Nizam, sebelum saya lari kaki ayam nanti, satu lagi ya, jobs kita ni cakap pasal hiasan dalaman tadi kan. Hiasan dalaman itu penting untuk semua. Bagi penonton-penonton di sana, pastikan rumah penonton semua cerah dengan cahaya semula jadi. Penuhkan rumah anda dengan pokok-pokok yang boleh diduduki di dalam rumah. Bunga-bunga juga sentiasa buka tingkap ya. Jangan menggunakan hawa dingin, sebab hawa dingin itu adalah pencemar dunia yang sedang dalam kemudaratan sekarang ini. Jadi pastikan balkoni kita, tanaman di rumah kita, garden penuh dengan pokok-pokok agar kita boleh membantu memperbaiki alam dunia yang sedang tercemar ini dalam kemerosotannya. Jadi pastikan rumah kita juga bersih dan sentiasa terang. Jangan pasang lampu. Kalau rumah kita kena pasang lampu di waktu siang hari, maksudnya rumah kita bukanlah rumah yang segar. Tidak bagus untuk mental health kita ya, minda kesihatan kita. Itu penting. Itulah saya lupa cakap tadi. Cantik sangat itu. Itu the wise words, okay, the wisdom goes on. Baik saudara, terima kasih. I'm going to use that actually. Okay, please. Itu hak cipta tidak terpelihara, jadi boleh digunakan. Nick, kita sudah satu masa nanti kita sudah berjanji untuk melakukan satu kolaborasi. Dah lama nak buat kolaborasi dengan Nick ni, tapi belum sempat lagi. Tapi kali ini sudah sampai masanya kita akan berkolaborasi dan anda akan dapat nanti petua-petua daripada Nick Ramli tentang hiasan dalaman dalam bentuk visual audio sekali. Baik, insya-Allah ini kita akan harapkan itu ini semua orang dah dengar ni, Nick, jangan main-main, semua orang dah dengar ni. Okey. Pastikan kita akan lakukan. Kalau tidak nanti diorang tuntut kita, saya akan lari dan buka kasut dan lari kan. InsyaAllah. Okey. Buka kasut saya kejar ya. Terima kasih banyak-banyak kerana dapat bersama kami. And please teruskan dengan kerja-kerja anda ini dan dari semasa beritahulah kalau sudah siap bukunya, beritahu dan kita boleh war-warkan dan cerita-ceritakan kepada semua orang yang mendengar kita ini, insyaAllah. So don't forget to remember us all the time. Jangan lupa untuk mengingatkan kami atau selalu mengenang-enangkan kami ni, dan jangan lupa jaga diri baik-baik dan insyaAllah kita harap dapat bertemu katanya merancang untuk kembali pada bulan Januari nanti. Kita harap dapat jumpa lah, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih kerana memanggil saya dan juga terima kasih untuk semua penonton dan kru-kru yang bekerjasama untuk meraihkan rancangan yang hebat ini ya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Itulah dia saudara Nick Ramli, seorang yang dikatakan sebagai pereka hiasan dalaman, sebab pereka antarabangsa yang juga seorang selebriti dalam in his own right, dalam peranan dan kedudukan yang dibawanya. Baik, kita ada satu lagi cerita. Bila cerita tentang hiasan-hiasan ni, bila cerita tentang kreativiti ni, kita nanti akan bersama dengan orang yang mengangkat martabat batik. Dan banyak-banyak tempat batik ni orang masih ingatkan Terengganu, Kelantan. Tapi kali ini kita akan menceritakan batik yang berpusat atau berpunca, yang berasal dari Pulau Pinang, Mutiara, Pulau Mutiara. Jadi apa kata, kita rehat seketika, kembali nanti. Don't forget to watch What's Up with Nizal because your life will never be dull. Baik, kita bersama nanti selepas ini. Rehat seketika, kembali.
Apa khabar semua? Di sebalik pandemik COVID-19 ni sebenarnya banyak syarikat PKS di luar sana semakin kreatif dalam mencari peluang dan pasaran baru melalui pendigitalan. Asamico Malaysia kini telah mewujudkan sebuah platform padanan perniagaan secara dalam talian yang dikenali sebagai MatchMe. MatchMe merupakan platform padanan perniagaan yang menghubungkan syarikat PKS dengan syarikat MNC, GLC, hypermarket dan syarikat-syarikat terkemuka dari dalam dan luar negara secara dalam talian. Lebih istimewa, platform ini boleh diakses pada bila-bila masa, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu hanya di ujung jari. Teroka potensi dan peluang pasaran secara dalam talian dengan MatchMe. Layari www.myassist-msme.gov.my atau emailkan kepada matchme@samico.gov.my untuk pertanyaan lanjut. Nak durian refreshment nombor 1 di Malaysia. Gebu, lazat pastinya terpaling sedap. Pembelian boleh melalui website kami di www.ohnak.com.my atau di Android dan Play Store. Ohnak, satu mana cukup. Bencana menerjah tanpa diduga. Musuh menyerang tidak berupa. Tua, muda menjadi mangsa. Perit sengsara menyaksikan segala. Diri tertanya, adakah sinar yang akan menyusul? Namun, usah mudah merasa tewas. Kita masih gagah untuk bangun membalas. Kita mewarisi jiwa merdeka yang kukuh, berpaksi azimat, tersemat ampuh. Adat hidup sama senusa, sakit senang sama dirasa. Ayo, teruskanlah untuk kita jaga kita, beramal berbudi, menabur hasanah. Kejap minum. Ini cita-cita sekarang ni kita nak pergi menerawang tentang terbang dan menerawang alam yang dinamakan perniagaan, bisnes, perniagaan. Dan kali ini kita nak berceritakan tentang satu di antara tradisi atau warisan negara kita yang kita kata batik. Tapi batik ini adalah milik Nusantara, bukan hanya di Malaysia saja. Indonesia pun mengaku ada. Dan ini semua adalah warisan Nusantara. Jadi kita nak menceritakan tentang satu lagi bahawa seperti mana saya katakan tadi, batik lebih dikenali puncanya atau sumbernya dari Terengganu dan Terengganu dan Kelantan. Tetapi kali ini dia sudah menjadi apa? Rupa-rupanya bukan tangan Kelantan saja, ada juga usaha-usaha dibuat di negara lain dan sekarang ni di Pulau Mutiara sendiri. Rupa-rupanya ada seorang rakyat Malaysia telah menghasilkan perniagaan batik ini sekian lama. Sekarang ni diwarisi oleh anaknya. Jadi kita nak jumpa dan bercakap dengan seorang yang mengusahakan dan meneruskan legasi ayahandanya. Jadi apa kata saudara, kita bersama dengan James Lim yang kini berada di Pulau Mutiara. Ya, dia di sana dan kita nak tanya khabar dengan dia. James, apa khabar James? Yes, khabar baik. Thank you. Ini di Pulau Pinang di mana ni? Yang Georgetown. Sekarang ada dekat kedai saya. Okey, di mana di kedai tu? Georgetown Jalan Transfer. Oh, Georgetown. Jadi senanglah nak pergi. Baik, James, sebelum kita pergi jauh, sebelum kita bercerita lebih dalam lagi, boleh cerita sikit tentang batik lah. Ini katanya adalah satu perniagaan, satu bisnes yang asal itu daripada ayah bapa yang dulu diusahakan oleh Lim Trading. Lim Trading adalah syarikat milik ayah. Okey, boleh ceritakan sedikit tentang sejarah tu dulu? Okey, dulu
Kalau kita sebutkan limb trading dari bapa saya. Bapa nama Lim Ahok. So dia buat bidang batik sejak 1980. So 1980 sampai sekarang lah. So sampai 2012, so saya nak cuba keluar dari nak cuba dalam bidang batik. So saya buat sebut namakan batik lah. So batik lah yang lah itu adalah nama bapa, LAH. Okey. So okey, lagipun slang Malaysia lah. Oh okey, beli batik lah. So sebut nama dia sedap, so saya pakai batik lah. So kadang saya pergi register SSM, mereka pun tanya saya apa itulah. Habis Lim jawab macam mana? So saya kasih tahu dia cakap sebab lah itu bukan kita nak letak boleh letak, dia mesti nak ada satu meaning. Kalau tak ada meaning dia tak kasih. So saya nak letak, saya ada tulis nama bapa dia baru kasih. So itu nasib baik lah dia kasih register. tapi mana datang ilham bapa untuk menghasilkan batik yang jarang kita dapat batik, bukan jarang lah. Dulu mana orang tengok batik dari Pulau Pinang, orang selalu cerita pakai batik tu Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Jadi macam mana boleh bapa James mengambil inisiatif untuk menghasilkan produk-produk batik yang dihasilkan sendiri di Pulau Pinang? Kalau saya cakap dulu kan, bapa masa bapa yang buat untuk OEM. OEM maksud kami kop sama batik artis. So mereka buat, so kami produce produk dan letak brand-brand yang customer nak. So kebanyakan hanya buat untuk wholesale dan OEM. So kami tak ada macam satu kedai yang berjenama orang berkenal. So kebanyakan kalau kita sebut limb trading dengan kedai-kedai yang jual batik, so mereka kenal. Kalau kamu tanya itu macam customer end user kan, mereka tak kenal langsung siapa itu limb trading. Kebanyakan kami fokus dulu bapa fokus banyak untuk back end, supplying product for retailer. So until economic crisis yang kami sudah tahu kan 1997 something like that. So economic crisis. So kebanyakan orang sudah yang sejak tahun tu, yang zaman tu lah, bukan tahun tu, zaman tu. So dia first dia bukan hanya economic crisis. Economic crisis banyak orang sudah tak nak spend. So kedua yang China market terbuka. So 90-an China market sudah terbuka. So kebanyakan orang beli barang dari China juga. So itu dia macam satu market yang bertukar. Dulu orang mai Malaysia nak beli produk Malaysia, balik dan kasih souvenir. So dalam sejak 90-an China market sudah boom up, lagipun sudah keluar dari market, lagipun economic crisis, orang sudah potong budget semua. Beli barang murah untuk souvenir. So bapa sudah kena, yang kalau untuk bidang batik lah, bukan hanya bapa, bidang batik sudah tukar dari sejak 1990 lebih. So dia tukar. Lagipun lagi satu syarat dari kita yang paling famous punya Genting Highland. Dulu Genting Highland, kebanyakan orang nak masuk casino mesti nak pakai dua. Satu,
shirt, lagi satu batik. So bagi Genting, instead of mereka pakai shirt, lebih baik mereka beli batik untuk satu peringatan untuk melancong di Malaysia. Saya mungkin mereka datang Malaysia. Yeah. So at least you have some souvenirs. So that's why economy crisis, the market totally tukar. So until lebih bapa downfall lebih kurang 8 atau 9 tahun untuk bidang batik. So lepas itu baru saya keluar dari mechanical engineering untuk nak continue bidang batik. Kalau tak ada, saya pun pusing kepala betul. Tapi saya dapat tahu bahawa sebelum ini James langsung tidak berminat untuk membuat kerja perniagaan batik ini. Jadi macam mana boleh jatuh minat dan akhirnya mewarisi legasi perniagaan daripada ayah ni? You have never had that interest, but then what made you change? Saya buat bidang, actually saya bukan bidang seni, saya bukan bidang design pakaian, saya bidang mechanical engineer. Sebab dulu bapa dia totally change from saya punya line. Saya keluar dari belajar, saya keluar belajar umur 17. 17 saya tak ada SPM. So saya tak ada SPM, saya ambil special course untuk mechanical engineer. Itu bukan mechanical engineer, itu bukan macam machinist untuk berjalan mesin. Berjalan mesin, so saya sudah ambil 2 tahun. Lepas itu macam college, vocational. Dia bukan college yang ya untuk vocational, more on practical. So saya belajar 2 tahun, lepas itu keluar dari mechanical engineer. So saya kerja mechanical engineer, start from apprentice so to sales engineer, lebih kurang sejak 8 tahun. So lepas 8 tahun saya nak start business untuk mechanical engineering. Lepas itu bapa hanya kasih saya satu cadang. Sebab saya nak keluar untuk berniaga, start untuk self business. So saya memang motif untuk nak business. So dia cadang saya, why don't saya cuba untuk bidang batik instead of mechanical engineer. Sebab mechanical engineer nak ambil lebih modal yang besar. Bukan beribu, beratus ribu. Tahu. Sebab nak beli satu mesin lebih kurang 200,000 dah. So saya lepas timbang, saya keluar dari engineering, so join untuk bidang batik. Yang itu orang cakap by the faith atau saya punya nasib untuk nak join bidang batik. So saya ada macam masa saya nak join, kebanyakan kawan-kawan saya pun tanya saya, why saya hanya nak kasih tahu before saya join, cakap betul, saya blur masuk saja. So sekarang saya hanya nak kasih tahu macam destiny lah. At least saya nampak saya nak achieve punya goal adalah lagi clear. Why saya nak join sekarang? Bukan sekarang. Why saya nak join dulu? Pun itu adalah one of the journey to lead from beginning dan sampai sekarang. Yang itu why I join batik lah. Okay, now you are already doing the business. Sekarang James sudah mewarisi
perniagaan batik ini, dan terutama dijenamakan dengan batik lah. Lah ada nama ayah, dan juga lah juga merupakan satu nama ataupun perkataan bahasa kita lah. Batik, nak beli apa ni? Batik lah, apa lagi kan. Baik, cuma nak bertanya sikit, apa bezanya bila James ambil alih, James ada melakukan sedikit perubahan daripada cara perniagaan ayah dulu atau bapa dulu kepada satu pendekatan baru menggunakan teknologi, menggunakan platform digital. Mungkin dapat diceritakan sedikit apa sebenarnya perniagaan tu menjadi berubah? Perubahan kebanyakan, okey, saya yang dulu saya batik lah dia start from 2012. So saya masa saya start hanya full force untuk retail. Retail, tapi saya itu nama batik lah dia bukan berkenai sangat. So banyak orang tak tahu batik lah siapa. Sebab kami totally new. Macam tadi saya cakap, limb trading kebanyakan orang tahu untuk retailer tahu saja. Kalau end user tak tahu. So kalau batik lah keluar dari market, kebanyakan orang tak tahu langsung. So start from 2012 sampai 2015, kami punya sales adalah sangat-sangat hanya boleh cover saja. Cover sini macam kali bulan ni rugi, bulan lepas untung. So at least boleh cover balik. Yang itu saja. So lepas itu saya ada macam add-on, saya ada register TripAdvisor, saya ada register itu website kami. So ada lagi pun macam journalist mereka main macam tempat kami untuk interview. Dia bukan interview, dia macam spy hidden profile dia hanya main sini ambil sikit gambar, so dia letak dekat buku itu bernama Lonely Planet dah agak berkenai yang kita berkenai sekarang kan. So mereka ada letak dia rated batik lah adalah top 3 product must buy in Penang. That is a really helpful untuk kami. Mereka memang untuk yang lepas itu, so batik lah sudah start bernaik, bisnes sudah agak bagus. So kebanyakan orang akan kenal kami. So mereka ada leave feedback dekat TripAdvisor. So mereka leave feedback dekat Google kamu klik batik lah, kamu sudah boleh nampak itu feedback yang agak positif. So itu adalah untuk betul-betul ada tolong dari online. Lepas tu last year COVID dia adalah impact yang sangat-sangat teruk untuk bidang batik. Bidang batik dia adalah lebih kurang macam hotel. Sebab bidang batik kebanyakan boleh cakap 95% adalah more on tourism industry instead of local industry. So kami buat adalah 100% local made and Malaysian made. So kebanyakan turis mereka main sini, yang mereka nak cari barang yang berkualiti dan make in Malaysia. So kebanyakan mereka akan cari batik Malaysia. So lepas itu, yang last year kami sudah no choice because retail from 100 to 0. So kami memang nak start re-warm up balik untuk online platform macam Lazada, Shopee, online website and some of the like eBay, Etsy.com. So untuk more on retailing on our product. Kalau tak ada, memang tak dapat cover expenses kami. So yang itu yang kami nak yang buat untuk buat from offline to online.
yang itu yang kami nak buat. So lagi pun online adalah lagi satu, sebab dulu yang lebih kurang 6 tahun bidang batik lah kami tak terlalu macam fokus untuk tourism. Sebab dia ada feedback dari online, so macam TripAdvisor, so kami terlalu fokus dalam tourism. So ada macam sikit regret untuk terlalu fokus tourism dan lupa untuk fokus Malaysian market. So sebab tu lepas itu COVID, kami boleh tak totally off the track. Dulu macam right track, sebab kami pun tahu tourism Malaysia is booming. Kebanyakan orang nak main Malaysia untuk macam ada lagi MM2H. Orang Malaysia second home. So kebanyakan orang Masaleh mereka nak main Malaysia juga untuk MM2H. Dia beli batik. So tourism industry boleh cakap macam is a pioneer on untuk Penang juga. So lepas itu masa COVID, this pandemic, so kami sudah macam start from 100 to 0 for our retail. Kalau untuk online pun sangat susah. Sebab firstly online untuk batik kebanyakan bukan hanya batik. Saya boleh kasih tahu handicraft. Sebab handicraft adalah istimewa. Masa kamu nampak, kamu tengok dia punya finishing, kamu boleh rasa itu ya, dia punya special. Itu kesusahan juga kamu boleh nampak untuk handicraft produk. Kalau through online terlalu susah, sebab kamu hanya nampak gambar, kamu tak dapat tengok virtual saja kan dengan teliti. So sangat susah. Bukan hanya saya ada chatting group untuk kraftangan Penang, dan ada craft dekat Penang ada berapa group juga. Kebanyakan orang goyang kepala, sangat susah sangat untuk nak jual barang through online. Ya. Jadi banyak cabaran ketika itu ya. Cuma selepas ini kita rehat ke James, untuk nanti kita nak cerita tentang perniagaan itu ni. Macam mana orang nak membeli ataupun bagaimana orang boleh menempa secara online ke atau sebagainya, untuk kita menggalakkan lagi masyarakat kita untuk membeli barangan buatan tempatan. Baik, James, kita rehat dulu, kembali nanti dalam WhatsApp with Nizal. Jangan ke mana-mana. Okey, kembali kita dalam WhatsApp with Nizal. Kita nak sembang-sembangkan dengan James. Dia ada di mana? Kita cakap Penang lah, James. Senang sikit, tak abang senang. Ni, nak tanya ni. Bila cerita tentang nak apalah orang nak membeli nak.
orang nak beli batik lah ni punya bahan. Lagu mana dia nak buat tu? Kalau mereka, kalau maksud kamu kalau customer nak beli batik, barang batik lah. Sekarang kalau nak beli barang batik lah, kamu boleh pergi website kami www.batik-lah.com. So yang kami ada shopping cart untuk kamu nak pilih barang-barang yang kami upload lah. Tapi kalau kamu nak selain daripada online, apa yang kami ada dekat online, kamu boleh macam direct contact saya. So either contact atau WhatsApp saya 016-411-7500. So kamu boleh 116 untuk 41. Ulang balik 016-411 7500. 7500. So yang itu macam kadang-kadang kami bukan hanya buat runcit. So kami ada buat macam custom made. Maksud kadang-kadang macam kamu boleh pilih kain, boleh buat baju SML yang kami boleh buat kasih kami. Lebih kurang 3 hari saja. Ui, 3 hari saja no? Tu dia. Actually kami ada provide 24 jam servis. 24 jam no? That means katalah orang telefon James pagi-pagi buta boleh ke? Sekarang apa pun boleh. Janji dia confirm. Baguslah, ni semangat kita mau lah. Kena semangat kita mau. Saudara, saya tengah tengok anda kalau nak tengok, saya dah tengok laman web batik lah no. Saya tengok kita boleh beli baju untuk lelaki, baju untuk perempuan ada. Harga dalam lebih kurang RM200 dan kita boleh pilih nak saiz mana, hak besar ke, hak kecil ke, apa ke, boleh minta kat sini dan kita cuma beli online saja. Tapi kalau nak khusus ada sesuatu yang ada kelainan, boleh tanya terus pada James sana. Dia kata pukul berapa hang telefon lah, dia boleh terima. Pukul 3 kalau nak ambil. Cantik. Saya telefon pukul 4. Tu dia. Apa saya ambil, angkat, janji nak order. Betul dia. Ini kalau katakan yang membuat cantingan luakaran dan segala bahan itu semua, memang dia ada khusus orangnya ataupun ini diambil daripada siapa saja bagi, kita ambil, kita borong, kita jual atau macam mana? Yang kami cakap sebenar, yang kalau untuk borong-borong dalam sekarang banyak susah dan kurang sebab banyak orang cakap untuk sekarang kalau untuk nak ambil borong, banyak orang nak ambil barang Indo. Selain compare sama barang Malaysia, produk Malaysia, sebab kita harga kami tak boleh banding sama harga Indo. Sebab mereka punya labor cost terlalu agak murah daripada kami. Lagipun untuk kami cakap produk bidang batik kan. Bidang batik start daripada kain putih sampai kain batik sampai kain lepas proses dan kain keluar, yang hanya kita pakai barang Malaysia hanya satu, lilin dan tenaga orang. So kita yang raw material semua kami ambil dari mana? Kadang-kadang ambil dari China, kain putih ambil dari China, Indo, so India. So itu lagi pun kain macam dia punya warna batik ambil dari Indo, India juga. So kita punya raw material semua import dan yang kami produce, lepas kami produce baru jual. So kami punya cost tak boleh, yang memang tak boleh banding sama orang yang jual raw material kasih kami. Yang itu kita cakap sikit business dan market punya way lah.
So saya beli sama kamu, saya sendiri produce, saya jual, dan kamu sendiri produce, kamu jual. Siapa punya kos lagi murah? Betul. Yang itu untuk kesusahan borong sekarang. So kebanyakan kamu boleh tengok market lah. Market Malaysia kebanyakan barang Indon banyak atau barang Malaysia banyak. Kita cakap barang batik juga cukup. Barang Indon punya batik banyak atau barang Malaysia punya batik banyak. Yang itu kesusahan. Ya, kita punya cabaran lah kan. Kerana kos mereka lebih murah lagi daripada kita. Cumanya, untuk pengetahuan anda, kalau anda meluncur di dalam digital ataupun dalam arena maya nanti, anda boleh pergi ke laman web Batiklah. Dia bukan Batiklah bukan hanya menjual pakaian baju ke ataupun dapat daripada laman web tu banyak bahan-bahannya, bukan hanya pakaian tetapi ada juga letak kepala, kemudian dia ada face mask lagi, dia ada scarf lagi atau shawl lagi, dia ada bag lagi, banyak sebenarnya yang merupakan cenderahati ataupun souvenirs yang selalu dibeli oleh orang, dan ini boleh dibeli online saja ataupun di dalam atau di atas talian atau dalam talian saja. Dan saya menghadapi, bila saya baca ini, saya melihat jadi kita banyak pilihan, dan ini sesuatu yang sangat menarik kan, sebab bila ada satu lagi dia kata other accessories, dia ada batik envelope, sampul surat batik lah, dia ada kad ucapan batik lah, dia ada tanda nama batik lah, semua banyak dekat sini. Jadi anda boleh meluncur, anda tengok sendirilah dan anda boleh buat pilihan sendiri, kerana harganya kalau untuk yang saya sebutkan tadi sangat murah lah kan, daripada RM12 pun ada, tengoklah sebenarnya mana kita nak. Jadi sekarang ni cumanya saya dapat tahu semua ini tak ada masalah untuk mereka beli, betul kan James, bila-bila masa saja dan pada hari mana sekalipun tak ada masalah. Melainkan kalau perlu menelefoni atas sebab-sebab nak buat. Kerana satu lagi bidang dipanggilkan make to order. Boleh tak cerita sedikit James, bila kata make to order ini, macam mana proses tu? Kalau untuk make to order, macam tadi yang saya ada sebut sikit tentang kamu boleh pilih kain yang kamu suka. Sebab batik, batik asli dia adalah sangat susah untuk tackle untuk banyak customer, sebab dia punya kain terlalu limited. So kain-kain yang macam kadang-kadang saya ada satu kayu kain, satu kayu lebih kurang 20 meter. 20 meter kita cakap kalau untuk buat baju, kami tak akan buat semua baju yang macam 20 meter baju sama. So kami akan bagi baju kemeja perempuan lagi pun. Lepas itu kami buat satu saiz lebih kurang 1-2 helai. So lepas jual habis. Tak dapat cari balik. So kebanyakan kalau kami nak tackle lagi untuk customer yang nak pilih selain daripada ready stock yang kami boleh customer boleh pilih kain untuk tempah buat cutting yang kami ada. Kalau customer macam nampak kemeja dengan panjang, mereka boleh pilih kain untuk make to order. Yang itu make to order yang kami buat. Bukan hanya untuk kemeja, customer boleh pilih untuk macam perempuan, macam kebaya. Sekarang kami ada buat macam baju kurung modern, keluar dari dengan size SML XL. So customer boleh pilih. Kalau ready stock kami, customer kalau rasa tak sesuai, so mereka boleh pilih kain. Janji sama juga, order nak deal. Jadi mungkin untuk umum sekadar untuk maklumkan umum, kalau katakan mereka boleh beli secara online dan sebagainya, jadi mungkin apakah
bila keadaan sudah lebih baik, katalah PKP berkurangan, apakah customer boleh datang, pilih kain sendiri, kemudian made to order secara personal daripada sekarang ini menggunakan online saja. Jadi tak ada masalah kalau katakan dibuat begitu, andainya keadaan mengizinkan. They can come back. Tapi saya nak tanya ni, sekadar nak mengusik juga James ni. They can come at any time to do that kalau katakan itu ada, kesempatan ada, ditarik kata PKP tu. Jadi customer boleh datang ataupun pelanggan boleh datang pada bila masa saja, bukan setakat menelpon, datang untuk jumpa dengan James, membuat tempahan. Walaupun pukul 4 pagi. Macam tu ya, James? Betul. Sebab kami yang kedai kami buka start from pukul 10 sampai pukul 6. 7 hari, tiap-tiap hari buka. Yang itu sebelum MCO. So, lepas MCO, so kami ada bertukar sikit. Tapi lepas Oktober ini, sama juga kami akan kami akan berteruskan masa perniagaan kami pukul 10 sampai pukul 6 tiap-tiap hari. So 7 hari. Selain daripada selected punya public holiday. Okey. Tapi kalau katakan ada orang nak buat tempahan luar waktu, pukul 6 petang dia sibuk, boleh? Masa business hour boleh main kedai kami. Kalau out of business hour, kamu boleh WhatsApp saya. Okey. Bermakna ada peluang lah. Tak kira pukul berapa saya liburkan, James. Itu dah satu janji James pada semua orang kan? Ya. Aduh. Kalau saya sudah pening tidur kan, yang saya tak balas balik, itu lain cerita lah. Okey. Baik, akhir kata James, kalau James boleh kata apa pesanan-pesanan James kepada penonton yang mendengar siaran kita ini, ada apa-apa yang nak dikatakan pada mereka? Silakan. Kalau untuk macam boleh kasih tahu bidang batik dalam pandemik ini adalah macam tadi saya ada share sama semua. Bidang batik dalam pandemik ini adalah kena impact yang sangat-sangat teruk. So saya akan berasa happy kalau kamu macam untuk beli batik, bukan hanya untuk beli produk itu. Beli batik asli adalah untuk maintain rezeki untuk livelihood untuk batik artisan, dan lagi pun untuk maintain cultural heritage Malaysia. Sebab itu adalah salah satu cultural yang sangat-sangat special. Macam tadi yang saya ada cakap, masa saya start bidang batik, saya memang tak minat bidang batik ini. Cakap betul. Saya punya first customer, masa dia step in saya punya kedai, saya ikut di belakang dia sampai dia keluar. Dia satu barang pun tak beli. Dia mai sini tak sampai 2 minit. Mai kedai saya tak sampai 2 minit. Sebab apa? So saya tanya saya balik. Produk I jual, saya pun tak minat. So saya macam mana nak jual produk itu? Lepas tu saya pergi study produk saya, produk untuk bidang batik. Lepas saya study dengan teliti, so saya akan rasa macam satu is a waste tak kita sudah membazir untuk kita punya cultural heritage. Sebab kebanyakan orang sudah warisan negara Malaysia. So kebanyakan orang sudah lupa. Saya boleh berani cakap, boleh tanya banyak orang, mereka tak tahu apa itu batik asli dan batik mesin. So saya boleh hanya kasih tahu,
batik asli kamu hanya boleh tengok, paling senang je kamu tengok depan belakang sama. Itu batik asli. Kalau depan warna yang striking, belakang itu pudar, itu mesin. Itu batik mesin. Batik mesin kami saya boleh cakap, kalau macam company yang besar, mereka boleh ambil itu design, cetak dengan negara mana-mana negara yang mereka nak pun boleh. Paling penting kos yang paling murah. Yang kita pun ada satu idea kan. Production, machine made paling murah negara apa? Yang itu kesusahan bidang batik. So saya hanya lepas saya tahu teliti dengan itu bidang batik, akan rasa macam bazir untuk is a waste for kita punya heritage. Lepas tu lagipun ada rasa bukan hanya waste saja, ada rasa sedih juga, cakap betul. Abang maksud sedih. No more new blood. Darah baru maksud orang remaja tak minat langsung. Macam tadi Cik Niza kamu tanya saya, apa saya minat, macam mana saya boleh minat, cakap betul. Bapa saya bukan bisnes yang berbagus. Kamu boleh bukan kamu lah, boleh cakap, boleh tolong semua orang boleh tengok untuk rezeki craft tangan. Kamu boleh tengok mereka punya kedai boleh sangat-sangat mewah. Tak, kebanyakan orang akan tanya, itu wah batik asli mahal, tapi kamu boleh tengok mereka bukan untung banyak. Kalau untung banyak itu mereka boleh kami sudah boleh sewa tempat-tempat yang berpuluh ribu, kedai yang berpuluh ribu untuk jual bidang batik. Tapi bukan hanya saya, kebanyak orang yang boleh cakap tak mampu. Sebab dia bukan satu perniagaan yang senang. Dia ambil masa yang panjang. So bukan barang mahal. Kita hanya convert balik. Masa yang panjang dan masa yang pendek tak boleh banding. Satu hari batik artis share sama saya, mereka satu hari boleh tulis 10 helai baju. Saya fikir 10 helai baju, kalau kamu rasa kan satu batik artis yang berpuluh tahun kan, dia punya kos RM200 satu hari. So hanya kos baju batik yang dia tulis saja RM20. Kos lain tak payah kira. Tapi mesin cetak satu hari beribu meter. Yang itu tak boleh banding. So saya nak share sama public yang memang tak boleh banding. Kalau kamu nak banding printer sama tulisan tangan, memang tak boleh banding. Yang itu keistimewaan tangan handicraft lah. So saya lepas saya nampak, saya bukan hanya nampak itu bisnes lagi. Saya nampak itu macam semua berpeluh untuk produk, baru boleh keluar produk itu. Bukan hanya berbutang yang tekan, sudah produk boleh keluar. Ya, baik. Ini sekarang ini saya fikir James sudah berbeza daripada dulu-dulu ya. James sekarang ini adalah James yang menjadi seorang wira mempertahankan khazanah warisan negara. Very good James. Terima kasih kerana berkongsi dengan kami. Jadi kita dapat bayangkan saudara, bukan mudah ya. Mungkin mahal tu bukan kerana mereka nak mencari untung, tidak, tetapi prosesnya itu. Ini adalah sentuhan tangan. Bukan. Saya sorry nak cut tu. Bukan mahal, berbaloi. Ya. Berbaloi. Very good. Maka kita gunakan istilah jangan ambil mahal lagi. Jangan. Memang sebab ini jerih payah dia dari segi buatan tangan, bukan buatan mesin. Mesin senang masuk keluar je, cetak saja, tapi semua sama. Ini tidak, setiap yang dihasilkan itu berbeza, setiap mempunyai kecenderungan dan kelainan. Jadi tiap-tiap kali bila hasil sesuatu datang dari air tangan orang itu, dia akan bersifat berbeza. Itu keasliannya.
dan memanglah berbaloi dibandingkan dengan kalau kita pergi ke tempat lain. Kalau kita boleh belilah satu suit pakaian dan bayang beribu-ribu ringgit, takkanlah beratus ringgit sedikit kita berikan sedikit peruntukan untuk membeli khazanah negara kita sendiri. Dan betul James, saya percaya ramai yang mendengar ni akan memberi sedikit rangsangan untuk anak-anak muda mencuba bidang ini. Tengok James, dulu seorang yang langsung tidak minat dalam bidang batik, sekarang ni dia pengusaha batik yang berjaya. Cumanya walaupun dalam keadaan COVID ini, beliau tetap teruskan lagi. Dan seperti mana saya katakan, saya tak nak cakap banyak, anda sendiri pergi ke laman web Batiklah dan lihatlah hasil ataupun produk-produk yang dihasilkan oleh Batiklah. Banyak sangat, terlalu banyak, dan boleh jadikan bahan untuk kita jadikan hadiah kepada tetamu-tetamu kita datang luar negara ataupun kepada sesiapa saja yang kita nak berikan. Kerana banyak dalam tu yang anda boleh pilih dengan harga yang berpatutan. Baik, terima kasih James kerana sudi bersama dengan kami. Kita harap Batiklah nanti dapat bekerjasama dengan Nizal.com ataupun Nizal & Co dan juga dengan WhatsApp with Nizal, dan kita insyaAllah kita akan jumpa lagi. Jadi salam semua, termasuk kepada bapa dan kawan-kawan semua di Batiklah Collection. Kita akan harap nanti, mungkin saya nanti satu hari akan memakai pakaian-pakaian Batiklah di dalam program saya. Ya, semua tim sekali pakai batik. Yes. Baik, terima kasih James. Jumpa lagi. All the best. Semoga berjaya. Okey. Saudara, sampai di sini dapat kita bersama dengan WhatsApp with Nizal, dan saya percaya hidup anda tidak akan bosan kalau anda bersama dengan WhatsApp with Nizal. Jadi kita dapat dua tetamu yang menarik dan kita akan jumpa nanti masa akan datang. Jadi jangan lupa saudara, kita jumpa lagi dalam program WhatsApp with Nizal seterusnya. Nizal signing off.